Sifat tu sifat yang sama saja. Walaupun di mana dia berada, sifat tu sama saja. Sifat tu berdiri di diri Tuhan. Yang menjadi kelak kabut kita je, pasal dia nyata di makhluk. Jadi kita duk suka sifat makhluk. Jadi kalau buat gitu, maknanya dia segi orang tasawuf, dia kata kita disyirik lah. Sebab sifat Tuhan kita pakai kita. Tak boleh pakai lah sifat Tuhan. Kita kena sedar bahawa sifat Tuhan tu hanya duduk di Tuhan. Kalau kita lah sifat kita duduk di kita, dia tak duduk di orang lain. Lah gitu. Lepas tu sifat manawiyah. Manawiyah tu Mutaridi, ulama kita nak tekan ke, nak suruh kita reti bahawa sifat manawiyah tu menunjukkan zat Tuhan tu. Diri Tuhan tu. Jangan kata kudrat tu duduk kita. Sedangkan kehadiran tu yang berkuasa tu dia. Lah gitu. Bila yang berkuasa tu dia, maka sifat dia lah, bukan sifat kita. Lah gitu. Boleh tak? Soal, apa artinya sifat nafsiyah? Dia nak royak juga kita. Jawab, adapun sebab dikatakan nafsiyah itu kerana ianya nafsu makna diri, zat. Nafsu zat makna diri zat. Artinya diri Allah Ta'ala. Mana diri dia ataupun zat. Itu maknanya nafsiyah. Lah gitu. Kadang-kadang kita baca dia sebagai nafsu. Nafsu itu makna diri lah. Soal, apakah arti salbiyah? Jawab, arti salbiyah tu ibarat daripada menafikan, kita nak tolak, menidakkan. Nak tolak, nak kata barang ni tak ada di Tuhan. Kau dia, barang yang tidak patut. Tidak patut dia, tak terus kau ada lah, sikit-sikit pun tak ada. Bagi Khaq Ta'ala, tak ada sifat tu di Tuhan. Lah gitu. Soal, mengapa dikatakan sifat salbiyah itu tiada mewujud pada zahid dan tiada mewujud pada kharij? Apa kita kata sifat salbiyah tu, kita nak nafi Tuhan tu, benda tu secara zahir pun tak ada di Tuhan, tak ada pada diri Tuhan sifat tu. Nak gelih tak boleh, cuma faham saja. Begitu juga pada zihin, mata hati kita hitam pun tak boleh, cuma kita faham saja. Sebagai contohnya, kita kata sifat salbiyah ni sifat kidal. Kidal ni hanya nak menunjukkan bahawa Tuhan kita di sedia, tidak baru. Nak tolak takut dia mari hak baru. Kita kenal lagu mana baru? Baru tu apabila kita kata ada permulaan bagi ada. Ada, dia tak ada mula. Baru tu. Takutnya sekolah Tuhan dulu ada mula juga. Tapi dia mula dulu pada makhluk. Tak. Dia ada, dia tu, dia tak ada mula. Sebab tu dia panggil kidam, sedia. Lah kata. Jadi, sedia ni, kita nak kata guana. Ada benda tu wujud. Boleh kelih, sedia dia tak boleh. Tak boleh kelih, benda tu tak boleh kelih. Hanya kita boleh faham bahawa ada Tuhan tu tidak dimulai dengan tak ada. Ada sedia lagi. Lagi tu. Ada pun kerana sifat salbiyah itu ibarat daripada menafikan yang tiada patut, bagaimana? Bagi Allah Ta'ala tu, maka ibarat daripada itu tiada ia wujud pada zat. Benda tu tak ada pada zat.
Benda tu sifat tu tak ada pada zat. Ibarat kalau kita hitam putih tak ada, duduk di kita, ada. Tapi kalau kata baik, sifat baik kita, sifat parang huduh kita, benda tu duduk di kita tetapi dia tak nampak. Tak boleh nak itu, tak boleh nak apa ni. Tak boleh nak kesih. Pokoknya kita faham orang ni beki ni. Lah gitu. Dan tiada ia mewujud memberi bekas pada kharij. Begitu juga sifat itu tidak memberi bekas. Sebab sifat yang memberi bekas ni ialah sifat ilmu, kudrat, iradat. Tak tentu beri bekasnya kudrat lah. Tapi nak ada kudrat tu mesti ada ilmu dengan mesti ada ilmu dengan iradat. Kehendak. Hanya ia mewujud pada khabar jua. Makna khabar pada royak je. Royak nak suruh kita faham je. Macam gitu. Kerana ia mengkhabarkan kelakuan zat. Dia hanya nak royak kelakuan zat. Bukan nak royak sifat zat dak. Macam gitu. Soal. Apa arti ma'ani? Sifat ma'ani pula gapo makna ma'ani tu? Jawab. Adapun arti ma'ani itu yang berdiri kepada zat Allah. Jadi ma'ani ni sifat tu hanya berdiri pada zat Allah, pada diri Tuhan aja. Yakni mewujud pada zahir. Cara hakikat kita tengok secara tersembunyi pada dan mewujud pada kharij zahir pada. Cara zahir kharij itu zahir pada cara rahsia tapi secara batin pada. Soal, apakah arti sifat maknawiyah? Arti sifat maknawiyah itu sifat yang tersembunyi di dalam zat, yakni mewujud pada zahir dan tiada mewujud pada kharij. Jadi dia nak rayaknya sifat maknawiyah ni tidak serupa sifat ma'ani. Dia mewujud dua-dua kharij ke pada zihin ke, tetapi sifat maknawiyah ni hanya mewujud pada zihin. Maknanya pandangan mata hati kita kata Tuhan tu, tapi pada kharij nak tengok wujud tu tak boleh. Tak dapat dia. Nak tengok Tuhan kuasa, tak nampak dia. Kita nampak makhluk. Maka orang syariat dia kata makhluk lah kuasa tu. Tidak makhluk guana mari boh habis haji umur. Kita kata air lah nelainya, tidak Tuhan. Mari api bakar belakang, kita kata api lah nelainya. Kita kata api tu bakar tidak Tuhan lah. Kau orang tubuh kita. Nampak cuak kita. Tak nampak Tuhan. Mula cuak ni. Waktu tepuh. Buh orang. Mula tak tengok mata buta, tak tengok orang. Tengok. Tengoklah nak pitah jalan ke gapo tu orang kata kita. Dia tak khabar tu kerja Tuhan. Ni hak berat alih kita ni. Kita tak tahu bahawa tu yang memberi bekah tu Tuhan. Kita duk kata kita duk kata makhluk. Kita bergunalah bahasa cuai ke, bahasa tak tengok ke, macam-macam lah kita dalih je. Sedangkan hakikatnya tu adalah kehendak Tuhan dah. Turut tangga tu dia tetap dah mungkin hari ni belanggar. Saya kata dok lah. Apa dia nak belanggar tu? Okay, kita turun pada rumah kita nak belanggar dah ni misal tu. Nah, boleh tu. Cuba soal dulu, we sikit supaya ada luar lah. Jadi gapo dia tak faham tu? Tiga-tiga empat sifat tu. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah. Nama je tu. Nama tu biarlah. Nak dikandungnya sifat tu.
Kalau boleh ni, Oh, tak apa. Ha. kita dah boleh tahu waktu dia tu kan pelanggar kan. Kenapa kita boleh ni selari sikit-sikit, kita boleh buat apa dengan polis tu. Biasa yang patutnya, dia Allah dah ada ni. Tak sebab agama satu lah dah. Kita kita pergi kira dengan polis, kita pergi buat tu, itulah kerja Tuhan je. Berapa yang gerak kita suruh buat tu, pasal undang-undang, pasal labuk kena buat, pasal zahir kena buat. Kita buat tu hak kerja Tuhan tu. Kita tak khabar, kita kata ikhtiar kita. Kita tak tahu kehendak Tuhan tu. Silap situ je kita ya. Sirik duduk situ ya. Bukan jauh. Kau ada. Tidak kehendak Tuhan kata kita. Dok geripuk dia. Ya kita cerita dengan geripuk mari mana? Tuhan lah. Kalau kita tak cerita pergi saya. Mau kena geripuk dia tak boleh. Salah. Kita pergilah geripuk. Benda tak sih. Dia orang suruh. Oh ni tekan. Itulah kerja Tuhan. Tapi kalau kita nampak je makhluk lah. Kita nampak kerja Tuhan tu. Oh Tuhan buat alik kita ya. Cuba soal lagi. Apa yang tak nampak kerja Tuhan tu? Tuhan ada reh lah. Reh Tuhan tahu agama satu. Tak. Lah ni dia menjalankan kerja dia untuk menyatakan gapo dia buat kita daripada azali dia apa berlaku pada makhluk ni. Maka takluk kudrat iradat dia tu mengikut ilmu yang ada asal lagi pada alam wahdah. Alam wahdah, alam wahidiyah. Tu alam arwah. Benda tu nyata sampai pada alam insan. Maka alam insan dalam menterjemuh semua hak berlaku tu. Lagu mana kita lah ni duduk di sini, pas kita nak gelas warna lepas ni. Mana kita ni sudah dengan sini je ke? Kalau mati pakai mati jadi tanah je ke? Semua tu Tuhan terangkan berlaku perjalanan kita ni sampai akhirnya kita sama ada di surga ataupun di neraka. Tu lah tempat negeri kita akan datang. Ni negeri tidak kekal ni, tu negeri kekal. Lagi tu. Boleh lebih kurang tu. Tapi kita tak nampak dalam negeri kekal. Kita tak nampak negeri ni. Kita rasa sedap dah sini. Pada hak sana tak dia nak gambar sedap. Sedap dah so. Tak boleh nak banding sedap. Yang kedua dia duduk sana reh adalah kita tak ada dah semaya apa soroh je. Kita sini je. Duduk sana ke mulut kita menyebut nama Allah. Pas kita ni duduk tengok Tuhan semua. Tak ada nikmat yang paling sedap sekali ialah melihat wajah Allah wajibal wujud. Paling sedap. Saya kata, tak okey, tak tengok. Jangan. Demo tak kena lagi penyakit tu, demo tak tahu. Katalah kita ke jalan Kota Baru, tengok orang tino tercomel telajak bagi kita. Mata tolong nak lagi dia, lagi dia. Tak sedah, paling dah lagi lain dah. Orang paling lah, tak boleh. Tak paling tak boleh. Ya kata dia. Tengok orang tino comel telajak. Lah, dah paling. Tak sedah. Dosa. Lah juga paling. Tarik ke tu kuat. Mana? Bila mula subhanallah, apa dia? Astagfirullah. Tengok juga astagfirullah. Tengok juga. Cukup je. Tu piram liwat lagi ni. Jangan. Kita tak kena ni sedap lagi kita kata kat orang aja. Dah kena lagi tu baru kita tahu. Oh, lagi ni benar kita kata. Boleh tu? Sebab tu. Soal. Mana hakikat sifat nafsiyah pula? Cara hakikat. Tadi cara syariat. Mana hakikatnya sifat nafsiyah tu? Jawab ada pun hakikat sifat nafsiyah itu. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat.
Tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Jadi adanya Tuhan ni nasihat tak ada. Adanya Tuhan ni wajibal wujud, wajib ada. Tak ada kalau tak ada. Wajib ada. Apa kata wajib ada tu? Sebab ada Tuhan ni bukanlah ada orang buat dia, bukanlah kerana sebab nak buat makhluk dak. Tu dia panggil dikeranakan dengan suatu kerana. Lah gitu. Bukanlah gitu dia kata. Jadi hakikat adanya sifat nafsiah ni nak menunjukkan bahawa Tuhan tu wajib ada. Pada Tuhan tu wajib ada, selit nak salah sikit ni. Maka kita ni tak ada. Dia tak boleh dua ada, sirik. Tuhan ada, kita tak ada. Tak ada guanom, cokoh-cokoh ni. Dia kena tanya, kena bahas. Mana tak ada dah kita cokoh-cokoh ni ada. Kita ada ni hanyalah nak menunjukkan kerja Tuhan. Tuhan buat kita, bukan orang lain. Bukan mak pak kita buat. Cuma hak tu sebab musabab. Perkata tadi lah. Bukanlah air bah tu menghanyut rumah dak Tuhan. Bukanlah apa nama ni api tu bakar hang rumah dak Tuhan. Semua terkehendak Tuhan berlaku. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tak berlaku. Misalnya, sepatut pula tu kajilah ni. Bakar pondok tu. Dia malah berjakit lah rumah orang dia. Dia ber Allah Akbar. Dia tu Allah Akbar tu. Jadi api tu tak marilah ke masjid ni. Bakar tempat tu. Orang tu mari Datuk Guru jangan panas tu. Tak sekarang dia cakap. Muh ke api tu. Nampak. Karena dia yakin dengan Allah tu. Api tu tak marilah ke masjid ni. Kalau mari tak ada masjid dia tu. Bakar. Dua segala pondok depan tak boleh cinta bakar. Dia elok jadi. Rumah dia kemoja pun tak terbakar. Hampir dah. Rintah jalan tu. Rintah jalan masuk tu. Rumah ni masjid kemoja. Ni pondok. Pondok ability tu akal. Jangan. Tapi kerana dia yakin bahawa Tuhan ada itulah yang menyelamatkan dia. Kita payah nak yakin Tuhan ada. Kita kata Tuhan ada. Yakin tak? Mulut kata ada Tuhan. Wajib ada Tuhan. Dalam ni bisa pura macam tak ingat dah ada Tuhan. Tak ada Tuhan ada muka lahir. Apa jadi gitu. Pasal kita diasuh secara sekolah ataupun diasuh oleh ibu bapa kita dengan ketiadaan ilmu tasawuf. Kalau baru kecil lagi, jangan buat Tuhan marah. Misal. Dia buat dosa ni masuk neraka, Tuhan marah. Jadi kalau kita dah sebut nama Tuhan semua ke anak kita, maka anak kita tu dia pegang bahawa segala-galanya Tuhan. Ni doa jangan tu tanah awal gelak-gelak hatu. Jangan nak motor gerah-gerah belakang kok. Mati ya. Jadi semua kita kata tu salah belaka. Belanggar tu kita kata kita salah. Mati tu kita kata kita belanggar tu mati. Salah, dua-dua salah. Jadi kita ajar ilmu salah ya kata anak. Cuba bahas kau sikit. Mana dia? Bahas lah. Lagu mana macam tu? Pergi lagi. Orang itu sekolah dulu lagi. Ada sekolah jadi dia. Kita penjara. Itulah orang kafir cuba menyesatkan kita ni. Dia penuh akidah kita. Akidah kita tak adalah Tuhan ada, Tuhan berkuasa. Akidah kita dia penuh. Bukan Tuhan tengok lah ni. Orang hacu bangunan tu berapa dia? Berapa dia? Dia panggil kepada dia. Suruh pandu tu dia panggil kepada dia.
istilah dia. Hatta kepada hatta istilah lugu pandu. Ruda kepada. Ruda ada. Istilah dia kata menghantar rudalnya. Melancarkan rudalnya. Ruda tu lugu pandu. Jadi kita dapat peluru pandu itulah menghancurkan bangunan. Apabila dia kata peluru Israel hatta kepada pasti hatta kepada tempat apa nama ni? Nama apa tu tak ingat. Tempat dia tempat orang Islam tu. Gaza. Peluru tu apa boleh balik kelik ke Tel Aviv. Dia kata dia orang mikir melawak dia kata. Tak boleh pusing kelik. Tapi orang Israel dia kecek. Berapa peluru kita hantar? Kita temboklah ke Gaza, tiba-tiba kliklah kita di mana ni. Kalau bahasa benar kita lepas ke ada ke? Kita lepas tu dia musim-musim dia kliklah kita. Takut peluru macam ni tu juga takut. Ni orang dia duk mikir tu mana lagi tu mau. Patah bila perang ada orang berjubah putih. Ni dikata orang Islam dia pergi hatu kala. Dia tak hatu kala lalu. Ni orang Islam pergi hatu dah ni. Itulah. Kita dah tembak hatu dia, tak mati hatu dia. Dah gitu. Begitu juga Allah ni. Dua perkara lah mana nak setuh berkaitan sikit-sikit ni. Di mana orang Allah ni dua perkara yang kita rasa berat lah. Pertamanya dia kata bid'ah tu menyebabkan masuk neraka. Sebab ada hadis. Memang ada hadis. Tetapi yang menyebabkan masuk neraka tu ialah menunjukkan bid'ah tu buat benda yang dilarang oleh Tuhan. Benda yang dilarang. Benda yang dilarang ni benda mungkar dengan pasak. Dah ni? Lah gitu. Benda hak Tuhan larang barulah masuk neraka. Kalau kita buat benda hak Tuhan tak larang atau benda haram, tak masuk neraka. Sebab hukum Tuhan ni ada 5 sahaja. Berapa duk tambah dengan bid'ah pula. Jadi hukum yang ke-6 lah pula. Yang kedua, tadi terbuka WhatsApp. Tuhan nak tunjuklah. Ada seorang ulama kita, dia kata lagu mana? Dia kata, berzina tu haram, dosa. Tapi kalau kita ni, buat berapa dia kata? Kita kata uduh ke orang. Tu bukan haram, dia kata. Bukan haram tu lagu tu, semua berdosa. Lagu mana? Cuba fikir. Tak boleh kata haram. Haram ni bunuh orang, berzina. Jadi kalau kita buat sikit-sikit dia, kita hanya berdosa, bukan haram. Lagu mana? Cuba kata. Supaya dia kata dah. Ingat, benda yang haram di atas 2 kerja sahaja. Pertama, kita tak buat hak Tuhan suruh. Kedua, kita tak tinggal hak Tuhan larang. Maka, hukum tu berdosa sebab diharamkan oleh Allah. Hak haram je tu. Tinggal semaya haram dah. Macam kata tidak haram dosa. Boleh ingat dah? Ni, ulama ni tak percaya guana ni. Ulama model. Dia kata tidak haram. Ingat, setiap yang diharamkan oleh Allah adalah berdosa. Kalau makruh, Tuhan larang. Tetapi Tuhan tak haram dah. Maka tidak berdosa. Tak ada dosa buat benda makruh. Betul kita tinggal benda sunat. Tidak berdosa. Kalau kita buat benda sunat, boleh pahala. Kalau tinggal benda makruh, boleh pahala.
Jadi lagu mana dia mengaji, dia boleh kata, hak sunat tak boleh buat bid'ah. Apa mengerti Allah, 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 tak ada makna. Dia kata tak ada makna. Sama tu orang intelek, dia kata betul, tak ada makna. Betul, tak ada makna. Jadi, kita pun kalau sebut nama dia, katalah, kalau nama dia Mamak, sebut Mamak beruk, dah sampai beruk. Mamak beruk, dah ni. Kalau kita, orang tanya, okay? Kalau kita kata orang kita lah, Nabi Muhtar mana tamanya. Ada makna lah. Tetapi kalau kita kata gitu, seolah-olah kita menghina dia. Walaupun benar comel. Bisa kata-kata, nak gimana? Mamak tu lebah. Jadi kadang-kadang suka sindir dia. Ada makna lah. Tetapi kita tak kata gitu. Kita kata kita panggil dia mak je lah. Dia tinggi Allah, 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 Allah. Kita sebut nama dia. Allah ni ingat tu, benar-benar gitu tu berlaku. Ingatlah tadi. Pada pertama tadi, dia kata, benda tu tidak haram, tapi berdosa. Jangan. Benda yang berdosa ni benda haram. Benda haram atas dua perkara tadilah. Buat apa yang Tuhan larang, Tuhan larang tu berdosa, iaitu benda haram lah. Dan kita tinggal benda fardu. Tinggal benda fardu boleh. Boleh dosa lah sebab benda haram. Haram tinggal fardu. Tak tahu takut bila segi ulama tu apabila bunyi haram tu berat berdoa. Sebagai kayu kita legam misalnya. Tak tahulah maksud dia lagu mana. Cuba royak pendapat tu. Biasalah halik kita begitu orang bodoh ni, dia mau orang cerdik. Betul ke? Hak tu hal larang tu bukan haram. Berdosa saja. Dia kata. Sedangkan hak tu hal larang ada dua tu. Makruh dengan haram. Hak berdosanya haram tu. Hak makruh tak berdosa. Walaupun tu hal larang. Tak? Mana hakikat sifat ma'ani wallahu a'lam.